والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan Al-Wirdul Imam Ali ibn Abu Bakar As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inastadarat kama istadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum min ar-rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wa la fi jabali yatla' bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
yang berusaha, Tuan Pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Barisan AJK Masjid, yang kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Syarah bagi kitab Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi, ditukar tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ke surat 102. Baik, ambil sikit yang minggu lepas. Maka manakala hasil was-was ini pada hati seseorang ragu-ragu, soalannya siapa yang jadikan Allah, jadi ragu-ragu, maka hendaklah ia kerjakan seperti demikian itu. Bacakan dua cara, minggu lepas kita baca suratul Ikhlas, kemudian buat isyarat ludah kiri 3 kali, ataupun yang kedua baca amantu billahi wa rasulih. Kemudian ditahankan daripada melepaskan was-was itu sertanya pada demikian itu, dan kembali ia kepada Allah pada menolak akan dia. Jadi hilangkanlah was-was tu dengan cara bahawasanya kita nafikanlah Allah Ta'ala tiada yang menjadikan. Dan ketahui bahawa syaitan itu berkehendak ia akan membinasakan agamanya, agama seseorang tu, dan akalnya, akal seseorang, dengan was-wasnya itu. Maka sayugianya bahawa engkau ijtihadkan, percaya dalam hati pada menolak akan dia dengan engkau membimbangkan dengan yang lain, fikirkan benda lain lah. Maka jangan engkau ikut akan dia. Maka jikalau engkau ikut akan dia, maka yang demikian itu tanda kurang akal dan kurang agama engkau. Dan jikalau tiada, maka tanda sah imannya. Jangan difikirkan banyak kali lah. Hilangkan was-was tu. Kita dah belajar Allah Ta'ala itu tiada yang menjadikan dia. Dah, jangan difikirkan lagi. Dan pada satu riwayat, apabila hasillah bagi seseorang itu was-was pada hatinya, maka hendaklah dibacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dialah yang awal, dialah yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 33, ayat 3. Ada juga cara yang ketiga, baca ayat ini, Dan kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat was-was itu, maka sukakan olehmu akan dia. Kalau ada orang lain, kawan kita atau siapa-siapa was-was, kita sukakan dia, cerita perkara lain. Tapi yang penting lunaskan dululah apa yang dia was-was tu. Kalau dia was-was berfikir siapa yang menjadikan Allah, beritahu Allah Ta'ala tiada yang menjadikan dia. Kemudian cerita lain tu, terus pindahkan perhatian dia tu pada perkara lain. Maka apabila suka kamu, dan saya putuslah daripada kamu was-was itu. Bila dah suka cerita lain, hilanglah was-was tu. Kerana bahawasanya tiada sesuatu yang terlebih benci kepada syaitan daripada suka orang yang mukmin. Orang mukmin kalau suka, syaitan benci. Maka apabila duka cita dengan dia, nescaya bertambah-tambah lagi was-wasnya. Kalau seorang tu was-was, lepas tu dia sedih, bercita, tambah-tambahlah nanti was-was gitu. Makin dia fikir, makin was-was nanti. Baik, itu cara hilangkan was-was. Banyak juga dalam ini bab tauhid. Kalau bab sembahyang, dalam bab perkara sembahyang, biasanya niat, pada bab niat tu orang was-was. Itu sebab saya sendiri, pengalaman saya sendiri pernah jumpa bila takbiratul ihram tu, Allahu Akbar, dibatalkan balik sebenarnya. Allahu Akbar 2-3 kali.
Tapi tak pernahlah jumpa imam dah bersalam Assalamualaikum warahmatullahi masjid Allah, tak pernahlah. Melampau sangat. Melampau sangat tu 2-3 kali kadang. Siap ada yang bersilat kadang. Ini yang saya nampak, tuan-tuan mungkin ada yang jumpa, ada yang tak jumpa Allah. Tapi itu saya tambah. Tak ada bersilat itu sekali. Wah, itu bersilat betul. Makna tangannya tak duduk diam lah. Bukan Allahu Akbar terus tak. Dia Allah. Tak apalah dibuat tu kan. Tangan dia tu kadang lambat sikit. Tapi kalau tak hilang-hilang was-wasnya sampai 2-3 kali takbiratul ihram. Bab fikih ada pula hukumnya. Kalau takbiratul ihram 1 kali sah. Takbiratul ihram 2 kali batal. Takbiratul ihram 3 kali sah. Macam mana macam tu Ustaz? Pasal sekali Allahu Akbar selamatlah terus sembahyang. Ni dah takbiratul ihram Allahu Akbar. Dia takbiratul ihram lagi Allahu Akbar. Jadi batal. Pasal apa? Dah kira keluar sembahyang. Kali ketiga takbiratul ihram masuk balik sembahyang. Pasal apa? Yang tadi dah batal sembahyang masuk balik. Baik, satu diri sendiri itulah susah hatinya tu kan. Yang kedua ganggu orang. Orang yang dah tak was-was ni pun macam betul tak Ini macam ya betul sembahyang ni tak ada ihram aku ni. Macam tak ada rasa apa-apa pun. Kita pula yang was-was kan. Kedua mengganggu orang Baik, jadi caranya macam mana? Tu kata ulama. Dia pasal apa macam tu? Pasal dia takut semasa takbiratul ihram tu dia tak dapat niatkan dalam hati sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat tunai jadi makmum kerana Allah Taala. Tu dia tak dapat. Dia takut. Jadi cara penyelesaian macam mana? Yang pertama belajarlah. Belajar ilmu sebab antara cara niat sembahyang yang paling ringkas dalam kitab Sabilul Muhtadin, kitab Imam Penuntut, macam-macam kitab dalam Islam ni diajarkan hukum paling ringkas dan diajarkan juga hukum paling afdal. Jadi kalau tak dapat yang paling afdal tu turun sikit. Dah tak dapat dia last tu yang paling ringkas. Jadi yang afdal mungkin tuan-tuan dah tahu. Ni yang paling ringkas. Yang pertama, sebelum takbiratul ihram tu tengah berdiri tu, dalam hati tu baca, dalam hati tu sebut sahaja aku sembahyang fardu isyak. Sahaja aku sembahyang fardu isyak. Tu je. 3 tu je. Ini yang paling ringkas. Kalau 3 ni pun tak dapat baca, tak tahulah. Itu memang kena banyak kali lah. Kan kena latih lah. Sebelum takbiratul ihram tu sahaja aku sembahyang fardu isyak dalam hati. Kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Semasa takbiratul ihram tu tak ada sebut sahaja aku fardu isyak pun tak apa. Itu dah last lah. Paling ringkas punya, paling mudah untuk orang yang ada masalah was-was ni. Dia memang afdal kita tahu, kita ketahui. Tapi itu berlatihnya kat rumah. Jangan masa dah sembahyang tu berlatihnya. Yang masa sembahyang tu dah pelaksanaannya, berlatihnya kat rumah tu. Tak ada orang terganggu. Mana tak ada terganggu Ustaz, bini saya marah. Bini awak pun terganggu. Jadi berlatih. Kalau tak boleh juga berlatih, itu dah last cara dia. Naik sikit Ustaz. Naik sikit tadilah masa takbiratul ihram sahaja aku sembahyang Allah daripada alif Allah sampai ra akbar tu sahaja aku sembahyang fardu isyak. Itu pun dah cukup. Itu pun dah kira naik sikit lah tu. Siapa dah niatnya tu ketika takbiratul ihram, mulut sebut Allahu Akbar, hati sebut sahaja aku sembahyang fardu isyak. Tu dah kira naik sikit lah tu. Dah up lah. Lagi lagi nanti lagi awak tak boleh kan. Itu nanti masuk kelas fikih lah. Dia naik lagi tu kan, banyak dia punya peringkat. Baik. Kalau bab buang air kecil, was-was ni keluar lagi ke tak ni kencingnya, kan. Jadi pada masalah buang air kecil pula,
Kalau orang yang dia dah beristibrak. Istibrak tu apa? Maksudnya macam meneran habis air kencing tu. Biasa meneran berak, kencing pun ada meneran dia juga. Istibrak nama dia. Ada orang suruh sampai bunyi. Tak payah, kitab tak perlu sampai bunyi. Cukup saja kita meneran macam tu. Kemudian ada juga cara yang menekan di lurut kemaluan tu daripada pangkal sampai ujung. Pun ada juga satu cara begitu. Buat semua dah beristibrak, kemudian dah diurut sekali je, yang banyak kali. Sekali je. Jadi pun masih was-was. Satu lagi cara, last lepas istinja, lepas cebok, dah masuk kemaluan tu, sebelum pakai seluar, renjiskan sedikit air pada seluar. Renjiskan sikit pada seluar. Dah kemudian pakailah seluar. Seluar dalam ke seluar ke, renjiskan sikit. Nanti kalau was-was, macam terkeluar lagi lah. Tengok, oh ni basah air aku renjis tadi. Bukan basah air kencing. Tak, bukan. Bekas air aku renjis tadi. Hilang was-wasnya begitu. Itu caranya lah. Oh tak boleh Ustaz, saya tak boleh. Saya teringat tadi memang saya rasa terkeluar sikit. Dah lah. Macam mana? Pergi jumpa doktor pula lah. Kan? Itu cara menghilangkan was-was dari segi tauhid, dari segi fikih, malah buang air kecil sekalipun. Jadi was-was ni memang banyak perkara yang mengganggu kita dalam apa, dari segi tauhid dan ibadat, kan? Dan sebenarnya dalam bahasa Arab, was-was tu nama syaitan. Perkara meragu-ragukan tu wiswas. Tapi orang Melayu dah biasa sebut was-was. Baik, sambung. Dan kata musannif, kata pengarang kitab, iaitu Ummul Barahin, iaitu Syekh Sanusi, wa turuwul adami, artinya yang ketiga daripada yang mustahil atas Allah itu mendatangi tiada. Apa dia mendatangi tiada tu? Yang ini fana. Bahasa Arabnya fana, iaitu lawan baqa. Fana tu apa? Musnah. Lawan baqa tu apa? Kekal. Bermula berlawanan antaranya dan antara baqa itu setengah daripada berlawanan antara sesuatu dan yang bersamaan bagi nakidun nya, kerana bahawa nakidun baqa itu tiada baqa, dan iaitu ain turul adami, yang ia fana. Apa benda dia cakap tu Ustaz? Baqa tu kekal, lawan dia boleh jadi musnah, boleh jadi tak kekal. Baqa tu kekal, lawan bagi kekal ni ada dua. Satu fana, fana tu musnah, matilah, tamat. Yang kedua tidak kekal. Kan? Jadi tidak kekal pun samalah makna dengan fana, itu je diterangkan. Dan kata musannif, wal mumatsalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman, ay ta'khudhu dhatuhu al aliyatu qadran minal faraghi, aw yakuna aradan yaqumu bil jirmi, aw yakuna fi jihatin lil jirmi, aw lahu huwa jihatun, aw yataqayyada bimakanin aw zamanin, aw tattasifa dhatuhul aliyatu bil hawadithi, aw tattasifa bis sigari awil kibari, aw yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkami. Artinya yang keempat daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala bersamaan dengan segala yang baharu. Yang baharu tu apa? Makhluk. Iaitu lawan, pertentangan bagi mukhalafatuhu lil hawadith. Yang ini tidak bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Ini tak sama Allah dengan makhluk. Bermula berlawanan antaranya dan antara mukhalafatuhu lil hawadith itu daripada tuqabil, antara suatu dan yang bersamaan bagi nakidunnya atas aturan barang yang dahulu jua, macam yang sebelum ni. Kerana nakidun mukhalafatuhu lil hawadith itu tiada mukhalafah bagi hawadith, dan iaitu ain mumatsalah bagi hawadith. Ini apa pula sama macam tadi. Allah Ta'ala wajib bersifat mukhalafatuhu lil hawadith, tidak sama dengan makhluk.
Lawan bagi tak sama dengan makhluk, yang pertama sama dengan makhluk. Yang kedua tidak tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk tu ditidakkan. Jadi itu sahaja dua perkara tu. Ketahui olehmu bahawa segala bagi yang bersamaan yang disebut oleh musannif itu 10 perkara. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Apa dia yang tak sama tu? Yang pertama, bahawa adalah ia jirim. Allah Ta'ala tu bukan jirim lah. Yang kedua, bahawa ada ia arad yang berdiri dengan jirim. Allah Ta'ala tu bukan arad. Arad tu apa? Sifat. Yang ketiga, bahawa ada ia pada pihak bagi jirim. Pihak tu apa? Iaitu arah. Yang keempat, bahawa ada ia baginya pihak. Pihak tu arah. Baik, yang tadi ada ia pada pihak bagi jirim. Ada ia pada arah bagi jirim. Yang keempat, ada ia baginya pihak, ada arah. 3 dengan 4 ni lebih kurang sama. Yang kelima, bahawa ada ia pada tempat. Allah Ta'ala tak ada tempat. Dan yang keenam, bahawa ada ia pada zaman. Zaman ni apa? Masa. Yang ketujuh, bahawa ada ia bersifat dengan segala sifat yang baharu. Sifat yang baharu ini sifat makhluk. Allah Ta'ala tak ada sifat makhluk. Yang kedelapan, bahawa ada ia bersifat dengan kecil. Allah Ta'ala tidak kecil. Dan yang kesembilan, bahawa ada ia bersifat dengan besar. Allah Ta'ala bukan besar. Kan Allahu Akbar, Ustaz. Tak apa nama ni, Allahu Akbaru kabira. Itu kita baca doa iftitah, Ustaz. Allah Maha Besar. Kemudian kita zikir lepas sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu kan maknanya Allah Maha Besar. Kenapa pula Allah Ta'ala tidak bersifat besar? Maksud besar pada Allahu Akbar itu bukan saiz. Jangan kita bayangkan Allah Ta'ala tu saiznya besar. Bukan. Allah Ta'ala tidak bersaiz. Yang namanya tidak bersifat dengan besar tu, Allah Ta'ala bukan bersaiz besar. Tetapi Allahu Akbar tu maksudnya Allah yang menjadikan segala perkara. Bukan saiz. Dan yang ke-10, bahawa ada ia bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatan atau hukum. Baik, berkaitan dengan Allahu Akbar saya pernah sebut, ulang balik. Itu sebab apa nama ni, bila kita belajar tauhid, barulah kita faham Allahu Akbar tu Allah Maha Besar, bukanlah maknanya Allah bersaiz besar. Jadi apa nama ni, tak boleh kita bandingkan Allah Maha Besar tu dengan besarnya makhluk. Contohnya seterang, dia apa nama ni, nak ajak kawan dia pergi sembahyang berjemaah di masjid. Kawan dia tengah basuh kereta, cuti 25 Disember cuti. Jadi basuh kereta sendiri jimat. Kecuali kalau apa nama ni, penat sangat jalan kan, hantarlah kedai apa yang cuci kereta, kawash. Dalam dah kawash tu fogging sekali. Fogging apa? Lipas. Lipas kadang tengah mandu keluar lipas ni. Aduh, masa trafik light kita nak berhenti, tak nak keluar. Kan? Sibuk dengan lipas kan, accident nak mudah jadi. Baik. Ataupun kita relax je tak apa-apa, anak. Mana ayah lipas. Hai kecoh betul. Geli, kotor pun kotor kan. Fogging sekali. Baik. Jadi ni ceritanya kawan dia tengah basuh kereta sendiri. Dah azan. Jadi dia pun ngajak. Siapa? Nak sebut nama pun terkena pula orang. Sebutlah nama A, contoh A. Si B lah ngajak ni. Jom kita pergi masjid. Kau pergilah dulu. Kau ni siapa besar? Kereta besar ke Allah besar? Orang tengah basuh kereta besar ke Allah besar? Dia macam tu pula, dia banding kan. Maka si A pun cakap, tak boleh macam tu, awak banding macam tu. Saya ni lambat sikit pergi masjid, tapi saya dah belajar kita akhidatul najin. Tak boleh awak banding kereta besar ke Allah besar. Allah Ta'ala Maha Besar, tapi bukan saiz. Awak cerita kereta besar ni saiz kan?
Yang diajak pergi masjid yang apa nama ni berkongsikan ilmu kan. Macam mana? Si pun, oh ya ke Allah, minta maaf lah. Ayolah aku pergi masjid dulu untung macam tu. Dah kau pergi masjid lambat, cerita pula. Biasanya macam tu. Kalau yang bagus dia, mudah-mudahan lah. Yang tadi tu yang pertama, oh ya ke Allah tak boleh banding yalah. Kalau macam tu aku tunggu kau masjid baik. Dia pun jangan ayah nanti lepas semayang berjemaah masjid tunggu kejap ada kuliah ni kata. Baik. Jadi lebih kurang macam itulah. Pernah berlaku begitu. Dialog ni pernah bukan dilakonkan, memang pernah berlaku dalam kehidupan. Jadi tak boleh kita bandingkan Allah Ta'ala Maha Besar tu dengan besarnya makhluk, saiz besar makhluk. Sebab Allah Maha Besar tu bukan maknanya saiz Allah besar, tapi maknanya Allah yang jadikan segala perkara. Baik, dan yang ke-10 tadi, bahawa ada ia bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatan atau hukum. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah, manfaat, mengambil kebaikan, mengambil sesuatu lah daripada segala perbuatan atau hukum. Baik, itu 10 perkara yang Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dan sesungguhnya telah akan dia oleh musannif atas ini tertib dengan katanya, telah berkata lah maksudnya, bi an yakuna jirman ay ta'khudhu zatuhu al-aliyatu qadran minal faraghi. Artinya dengan bahawa ada ia jirim, artinya bahawa mengambil oleh zatnya yang maha tinggi kadar daripada lapang. Maknanya Allah Ta'ala ada ia jirim tu apa? Objek lah, maknanya mengambil ruang dan lapangan. Allah Ta'ala tidak mengambil ruang dan lapangan. Dan makna jirim itu tiap-tiap yang memenuh lapang, seperti batu dan kayu dan jasad sekalian, binatang dan matahari dan bulan dan lainnya, sama ada jirim itu murakkab tersusun atau mufrad bersendirian tidak tersusun. Contoh air mineral ni, dia mengambil ruang sebanyak besar botol ni lah. Pen saya ni mengambil ruang sebesar pen ni, dia mengambil ruang. Itu makna jirim. Allah Ta'ala bukan jirim, tidak mengambil ruang dan lapangan. Dan yang murakkab itu dinamakan jisim, murakkab yang tersusun. Dan yang mufrad itu dinamakan jauhar. Kalau benda yang sudah tak boleh dibahagikan lagi, itu dipanggil jauhar. Contoh macam air ni boleh dibahagikan lagi. Botol lain, airnya lain. Air itu pun ada H, hidrogen, ada O, oksigen. Boleh dipisahkan lagi. Kalau dipisahkan, hidrogen dan oksigen tu tadi dah tak jadi air, jadi gas saja. Baik, yang dah tak boleh pisahkan lagi, last sekali kalau dalam sains dipanggil atom. Sebenarnya kalau belajar sains, atom tu ada susunan lagi daripada proton dan neutron. Maknanya yang last sekali proton atau neutron lah ni. Itu jauhar. Dan erti jisim itu yang menerima bahagi. Tadi jirim, jisim tu apa? Yang menerima bahagi, ada bahagian, kerana bersusun ia daripada 2 jauhar atau lebih. Itu beza jirim dengan jisim lah. Jadi dalam ilmu tauhid pun ada juga masuk sains sikit kan. Dia memang merangkumi. Dan makna jauhar itu yang tiada menerima bahagi, dah tak boleh pecahkan lagi akan dia. Seperti roh umpamanya, roh dah tak boleh dibahagikan. Contohnya kitab roh. Dan faragun itu kadar daripada lapang. Dan erti lapang itu iaitu barang yang antara langit dan bumi. Dan dinamakan dia lapang hanya senya ia dengan sekira waham, samar-samar. Dan kerana demikian itulah dinamakan lapang mauhum. Yang ini disangka akan dia lapang, bukan lapang sebenar-benarnya. Kerana antara langit dan bumi itu penuh ia dengan hawa. Hawa ni angin. Ghayah pekerjaannya bahawa hawa itu jisim yang latif, yang nipis, yang halus, tak nampak, dan bermasuk-masuk setengah di dalam setengahnya apabila turun oleh jisim yang lain pada tempatnya. Ini cerita tentang lapangan lah.
ruang dan lapangan antara dalam langit dan bumi, antara langit dan bumi. Dan barang siapa berkata Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala tu ada susunan, tetapi tiada seperti jisim yang baharu ini, cuma tak sama dengan jisim makhluk, tiada, ia jadi kafir. Tak jatuh kafir, hanya haram lagi bid'ah. Tapi sebut benda tu haram, berdosa besar lah, lagi bid'ah. Rasulullah tak pernah berfahaman Allah Ta'ala ada jisim, cuma tak sama dengan jisim makhluk. Rasulullah dan para sahabat tak pernah berfahaman Allah Ta'ala ini ada jisim, cuma tak sama dengan jisim makhluk. Tak pernah. Bahkan jikalau diiktikadkan seperti jisim makhluk ini, maka iaitu jadi kafir dengan ittifaq, sepakat para ulama'. Kalau dia percaya dalam hati seperti jisim makhluk, seperti susunan ataupun badan makhluk, maka boleh jatuh murtad, kafir dengan ittifaq. Sepakat para ulama mengatakan begitu. Jadi hati-hati. Itu nak dipasak dulu tu. Itu sebab belajar tauhid fardu ain. Kalau belajar tauhid tidak lalui dahulu, terus belajar dan melalui Al-Quran, terus baca terjemah pula tu. Kalau tafsir mungkin boleh selamat lagi, terus baca terjemah Al-Quran. Sekarang pun dah banyak Al-Quran yang tepinya ada terjemah. Hati-hati, hati-hati, sebab kalau kita baca tak faham, kita fahamkan sendiri, boleh jatuh ke peringkat murtad atau kafir. Kalau sampai pada ayat-ayat yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala itu berjisim, beranggota badan, ada susunan. Itu sebab wajib belajar tauhid, fikih, tasawuf dahulu, fardu ain. Barulah belajar yang lain, fardu kifayah, contoh tafsir, syarah hadis. Itu pun belajar tafsir itu pun kena baca kitab-kitab tafsir para ulama'. Bukanlah kita belajar tafsir, kita buka ayat Quran mentah-mentah tu, kalau yang pandai Arab, dia terjemahkan sendiri dan faham sendiri. Kalau yang tak pandai Arab, buka kitab terjemah Al-Quran dan faham sendiri daripada ayat terjemah tu. Hati-hati. Cara belajar agama tu dah tak diikuti, tidak patuhi. Bila tak dipatuhi, maka boleh jadi sesat. Dan memang sudah terbukti pun ramai yang sesat bila tak ikut cara belajar yang betul, peringkat belajar yang betul tu tak diikut. Baik. Jadi kita yang belajar ikut peringkat ni, berperingkat-peringkat, sampaikanlah. Baik, sambung. Au yakuna aradan yakumu bil jirmi, artinya atau ada i'rad, yakni sifat yang berdiri dengan jirim. Bermula arad itu sifat, barang yang berdiri dengan yang lainnya sifatlah, daripada segala sifat yang baharu, sifat makhluk. Arad sifat makhluk. Kalau sifat Allah panggil sifat, makhluk punya sifat kita panggil arad. Biar bezalah, maknanya itu sama. Maka iaitu terlebih akhassun daripada mutlak sifat, kerana tertunggal sifat itu pada sifat yang qadim. Untuk Allah Ta'ala kita sebut sifat Allah, untuk makhluk kita sebut arad. Maka adalah arad itu tertentu dengan yang baharu, seperti putih dan merah dan hitam dan sekalian warna. Itu contoh sifat-sifat warna. Itu sifatlah, sifat makhluk, arad. Dan arad itu satu bahagi daripada alam, satu bahagian daripada alam. Kerana alam itu tersimpan pada sekalian jirim. Alam tu ialah jirim. Jirim tu mengambil ruang dan tempat. Dan sekalian arad dan alam dengan segala juzuknya itu baharu, ada permulaan. Dan katanya, kata musannif, au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau ada ia pada pihak bagi jirim. Dan sekalian bagi jihah itu, arah itu 6, iaitu kanan, kiri, hadapan, belakang, atas, bawah. Allah Ta'ala tidak berarah.
Tidak kanan, tidak kiri, tidak depan, tidak belakang, tidak atas, tidak bawah. Oh, maknanya Allah Ta'ala kat tengah. Ni tengah tak ada. Tengah tu salah satu daripada 6 tu tadi. Ya ke? Cuba awak duduk bertiga, A, B dengan C. A dekat belah kanan, B dekat tengah, C dekat belah kiri. Baik. Sekarang si B ni awak kata tengah kan? Ya. Tengah ni salah satu daripada 6 arah tu tadi. Ya ke? Iya. B ni duduk di sebelah kiri A, di sebelah kanan C. Dia ada 2 arah tu. Bukan satu je. Tengah ni dia macam-macam arah. Maknanya tengah tu termasuklah dalam 6 arah tu tadi. Bukanlah maknanya tengah tak disebut. Maknanya Allah Ta'ala kat tengah. Tidak. Sebab tengah tu biasanya masuklah yang 6 tu tadi. Habis kanan kiri je. Sekarang awak duduk bertinggi pula. Si A dekat atas, dokong B, dokong si A, si A dokong C, dokong B dengan A. Tapi pastikan A dengan B tu lebih kurus daripada si C lah. Kalau tidak, penat si C tu. Sekarang si B ni awak kata tengah kan? Dia sebenarnya bawah A ataupun atas C. Nak rasa baru percaya. Habis depan belakang buatlah sendiri. Alah, dah tunjuk kan, buat sendiri. Takkan tak faham. Baik, itu sebab tak disebutkan tengah tu. Allah Ta'ala tidak berarah yang 6. Dan sekalian itu masuk pada kalam musannif. Kata musannif, kata pengarang kitab, maka tiada Allah Ta'ala pada kanan arash, dan tiada pada kirinya, dan tiada pada hadapannya, dan tiada di belakangnya, dan tiada di bawahnya, dan tiada di atasnya. Kerana arash itu jirim. Ni formula ni kena pasak betul-betul dalam hati. Allah Ta'ala itu tidak berarah, termasuklah berkaitan dengan arash. Allah Ta'ala tidak atas bawah kanan kiri depan belakang arash. Sebab apa? Arash tu jirim. Jirim tu apa? Jirim tu yang mengambil ruang dan tempat, objek lah. Allah Ta'ala tidak berarah. Kalau Allah Ta'ala di atas arash, maknanya Allah Ta'ala sudah ada arah. Sudah ada arah. Ini ayat Quran. Itu sebab kena belajar tauhid dulu. Habis kita nak ikut Quran ke nak ikut kitab tauhid? Ni soalan yang jahat ni. Soalan ni yang jahat ni timbul daripada orang yang belajar agama tanpa ikut peringkat yang betul, cara yang betul. Dia terus belajar tafsir ataupun belajar terjemah Quran. Dia tak lalu tauhid. Jadi bila sampai Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman yakni Allah yang bersifat Ar-Rahman, 'alal arsy istawa, di atas arash bersemayam. Dah ada di atas, lepas tu bersemayam pula tu. Jadi kan yang berkaitan dengan ni, atasnya tu lah, yang bersemayam tu nanti kemudian yang lain, cerita yang lain. 'Alal arsy, di atas arash. Terjemahnya tu di atas arash. Kalau dia rujuk kitab tafsir, mungkin boleh selamat lagi. Kitab tafsir menyebutkan di atas arash tu bukan arah lah. Tapi dalam kitab tafsir tak dibahaskan atas tu, dibahaskan bersemayamnya tu. Yang menjelaskan bukan di atas tu kitab tauhid. Itu berdasarkan ayat Al-Quran yang lain juga. Para ulama tauhid ni menyusun ilmu tauhid itu bukan ikut suka hati. Itu berdasarkan Al-Quran juga. Para ulama ni hafaz 30 juzuk Al-Quran, 6,666 ayat, hafaz beribu-ribu hadis. Barulah mereka ni mengarang kitab. Mengarang kitab pun bukan mengarang cari idea, tidak. Mereka pun belajar daripada ulama-ulama yang sebelumnya. Bergantai-gantai ataupun bersanad-sanad hinggalah kepada tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sahabat, kemudian kepada Rasulullah SAW. Jadi para ulama tu buat suatu kenyataan itu bukan suka-suka hati, dan tidak berlawanan dengan ayat Al-Quran, tidak. Jadi soalan nak ikut Quran ke nak ikut kitab tauhid, itu salah soalan tu.
Sebab apa yang terkandung dalam kitab-kitab tauhid itu samalah seperti makna sebenar ayat Al-Quran itu. Baik. Sambung Maka hendak takut akan sebagai takut daripada orang yang mengiktikadkan dia oleh orang yang awam, orang yang kurang ilmu, daripada bahawa Allah Ta'ala di atas alam. Takutlah akan sebagai takut daripada orang yang mengiktikadkan, percaya dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala tu di atas alam. Dekat atas. Allah Ta'ala kat mana? Ke atas, ke alam. Ni pasal ada hadis tu, Ustaz. Satu orang Badui tanya, Rasulullah tanya orang Badui, Allah Ta'ala di mana? Lalu dia pun tunjuk tangan ke atas dan disebut Allah Ta'ala di atas. Rasulullah diam, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Maknanya kat situ betul lah Allah Ta'ala ke atas. Kalau salah, Rasulullah cakap lah, salah. Itu bukan maknanya Allah Ta'ala dekat atas. Maknanya kat situ bukan Allah Ta'ala dekat atas. Hadis tu pun kena rujuk kitab syarah hadis. Al-Quran kena rujuk Al-Quran wajib kita rujuk kitab tafsir Al-Quran. Hadis wajib kita rujuk syarah hadis. Kalau kita tak rujuk, boleh bawa dua kerosakan. Kalau benda itu kita faham betul, tetap berdosa sebab kita tak merujuk kitab tafsir para ulama dan syarah hadis. Dan kalau benda tu salah, dua kesalahan. Maknanya apa yang kita yakin tu salah, satu tak sama seperti yang sebenar, dan yang kedua tidak ikut peringkat belajar yang betul. Baik, hati-hati Tetapi kaul yang sahih, pendapat yang sahih, yang sah, yang betul bahawa orang yang mengiktikadkan, meyakini dalam hati jihad itu, arah itu bagi Allah tiada kufur, tidak kufur. Seperti dikatanya Allah Ta'ala itu pada langit, seperti barang yang berkata akan dia oleh Ibnu Abdul Salam, dan dikait akan dia oleh Nawawi dengan bahawa adalah ia daripada orang yang awam, dan adalah murad maksud dengan jirim itu bulat alam ini dengan sekalian atau barang mana jirim ada ia. Dan yang kedua itu iaitu yang bersegera faham pada faham kerana melengkapi. Jadi pendapat yang kuat mengatakan orang yang mengatakan Allah Ta'ala tu ada arah tiada kufur. Tapi bahayalah, bahaya. Dianggap orang awam lah, orang biasa kurang ilmu. Dan demikian lagi tiada harus, iaitu haram dikatakan Allah Ta'ala itu di dalam alam atau di luar alam, kerana memberi waham, samar-samar dan jahat adab serta Allah Ta'ala. Kau ngajar dengan Allah Ta'ala. Kitab cakap jahat adab. Kalau kita kata kau ngasap, kau ngajar, biadab dengan Allah Ta'ala. Sebab mengambil ruang dan tempat lah. Dan jika sah maknanya sekalipun, kerana bahawa di dalam alam itu ilmunya, maksud saya Ustaz, Allah Ta'ala di dalam alam tu maknanya dalam ilmunya, ditafsirkan begitu, atau disembah akan dia di dalam alam. Maksud saya ni, maksudnya yang menyembah dia tu dalam alam tu, makhluk. Kalau sah maknanya pun haram disebut begitu. Pasal bukan semua orang faham macam tu. Dan erti di luar alam itu iaitu tiada ia daripada jenis alam, dan lagi pula sebab syubhah. Boleh juga dengan Allah Ta'ala di luar alam, maknanya Allah Ta'ala bukan alam, itu pun boleh. Itikadnya tu betul, tapi bercakap begitu haram. Pasal apa? Nanti orang salah faham. Orang ingat Allah Ta'ala ni di luar alam, maknanya ada tempat lah, cuma bukan di dalam alam ini. Dan lagi pula sebab syubhah, was-was lah, sama-samar. Dikatakan luar dan di dalam itu kerana keduanya itu daripada sifat yang baru. Luar dalam tu sifat makhluk, dan Allah Ta'ala maha suci daripada segala sifat yang baru. Allah Ta'ala bersih, suci daripada sifat-sifat makhluk. Maka haram dikatakan keduanya, dan tiada jadi kufur, tak jadi kafir, kalau itikadnya tu masih betul. Kalau itikadnya memang dikata Allah Ta'ala tu
dekat luar atau kat dalam ada tempat, boleh jadi kufur. Dan adapun firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul 'azim. Artinya lebih kurang, dan ialah Allah Tuhan di dalam 7 petala langit dan di dalam bumi. Ini lain makna ini. Ni bawah dia terbalik maknanya terbalik. Dia ada 2 ayat Quran, dia salah letak. Artinya bermula Tuhan yang bernama Rahman, bersifat Rahman itu di atas arasy bersemayam ia. Surah Taha ayat 5. Maka maknanya apa? Yang disembah di dalam langit dan di dalam bumi. Salah. Dan maknanya apa? Di atas mengerasi dan memerintahkan. Allah Ta'ala bersemayam atas arasy tu maknanya Allah menguasai ataupun memerintahkan makhluk. Memerintahkan arasy. Bukan maknanya Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Baik, nanti kita sambung. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu